Apa pula kaitan dengan kenyataan AG baru ni? Dua kenyataan Anwar Ibrahim ni bolehkah dikaitkan dengan kenyataan Peguam Negara yang baru, Tuan Haji? Baik, terima kasih. Sebab saya hampir lupa. Okey ke soalan tu? Tepat sekali. Okey. Tepat pada masa dia. Dan saya hampir terlupa kerana perkara itu perlu dirungkai. Ya, betul. Ahmad Tahriruddin Mohamed Saleh, iaitu Peguam Negara baru, juga secara langsung dan tidak langsung mempunyai dua kenyataan yang berbeza. Pertama sekali, sebelum saya sentuh Ahmad Tahriruddin, satu-satunya kenyataan daripada pejabat Peguam Negara semasa pengguguran pertuduhan Zaid Hamidi adalah pada 4 September, hari pengguguran, yang dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya yang mewakili pejabat Peguam Negara di dalam mahkamah, iaitu Tuan TPR Ahmad Dusuki. Kemudian pada 5 hari bulan September, apabila muncul gesaan-gesaan daripada pihak-pihak dan pengamal undang-undang tentang ketidakmunasabahan, pengguguran dan sebagainya, maka pejabat Peguam Negara yang ditandatangani, saya percaya pada masa itu, oleh orang yang bertanggungjawab pada 5 September, telah mengatakan alasan-alasan yang diberi adalah seperti yang dinyatakan di mahkamah, yang mahkamah telah mendapati sebagai cogent munasabah. Itu kenyataan oleh Peguam Negara terbaru pada 5 September, satu malam sebelum dia menjadi Peguam Negara. Tapi pada 8 September, secara tiba-tiba, Peguam Negara Ahmad Tahriruddin telah memberi satu penjelasan yang lebih lanjut. Kenapa dia mengatakan bahawa menjadi tanggungjawab pejabat Peguam Negara untuk meneliti setiap representasi yang dibuat oleh mana-mana orang tertuduh. Representasi ini tidak boleh diketepikan. Tanggungjawab pendakwa raya bukan untuk memasukkan sesiapa sahaja di dalam hukuman. Dia kena berlaku adil kepada semua pihak. Kenyataan itu saya tak menafikan. Betul. Tapi isu dia adalah, bilakah masanya untuk awak meneliti representasi? Bilakah masanya untuk awak tidak meneliti representasi? Itu Ahmad Tahriruddin tak cakap. Ahmad Tahriruddin juga tidak menyentuh dalam kenyataannya bahawa representasi yang sekarang dia mengatakan perlu diteliti adalah jauh 1 tahun 8 bulan selepas mahkamah mendapati ada kes prima facie yang perlu dijawab oleh Zaid Hamidi, di mana Zaid Hamidi sudah pun memberi keterangan dan saksi-saksi lain untuk menyokong keterangan Zaid Hamidi sudah dan sedang memberi keterangan. Jadi alasan-alasan yang dibangkitkan dalam representasi bukankah boleh dibangkitkan oleh Zaid Hamidi semasa perbicaraan pembelaan seperti mana yang kita sentuh pada 5 September dan keratan yang dibuat? Ini tidak dijawab oleh Ahmad Tahriruddin. Kenapa beliau tidak menjawab perkara ini? Kenapa kenyataan dia tidak lengkap dari sudut kedaulatan undang-undang? Dan bila tak lengkap, dia menimbulkan kekeliruan kepada rakyat lagi. Sebab anda sekarang membuat kenyataan 2 hari selepas menjadi Peguam Negara rasmi. Ya. Dan keduanya, kalau pada 5 September anda telah memberitahu kepada rakyat, bacalah alasan yang diberikan. Mahkamah dapati cogent. Kenapa sekarang ni teraba-raba, tergusar-gusar untuk membuat kenyataan lanjutan pada 8 September? Kenapa? Apa yang awak rasa bersalah? Ya? Rakyat kena tanya benda tu. Kenapa tiba-tiba dia nak jelaskan benda yang kononnya telah terjelas, yang dia katakan baca? Orang takkan keluarkan kenyataan baru kalau dia rasa tidak ada perlu. Kalau tidak ada sebab yang mencungkil minda dia, akan jawab. Tapi bila dia jawab pula, tak lengkap. Bukan saja tak lengkap, tak mematuhi konsep kedaulatan undang-undang. Kami pengamal undang-undang tidak mengatakan bahawa representasi tidak boleh dilayan. Kami tak katakan benda tu.
Saya sebagai peguam bela sering memajukan representasi. Dan representasi ada yang diterima. Pertuduhan digugurkan. Ada pertuduhan diringankan. Ada ditolak. Tapi pokoknya di sini bila representasi dibuat. Dan bilakah representasi wajib diteliti? Bilakah representasi tidak perlu dinilai? Ya. Ini tidak dijawab. Dan bagi saya ini amat penting. Sebab kalau seorang peguam negara berperanan untuk memberikan penjelasan, ianya hendaklah untuk menyelesaikan kemelut. Bukan untuk menambah kemelut. So untuk mengatakan biarlah 10 orang yang bersalah bebas selagi seorang yang tidak bersalah tidak dihukum, saya setuju. Walau saya akan mengatakan biarlah 100 orang yang bersalah bebas selagi seorang yang tak bersalah dihukum. Itu prinsip undang-undang. Kita tak nafikan. Tapi jawablah dengan lengkap. Kenapa awak percaya awak perlu siasat perkara-perkara yang kononnya dibangkitkan oleh Zaid Hamidi dalam representasi yang dikatakan setiap alasan 200 muka surat, kenapa perlu siasat dan perlu gugurkan untuk siasat? Saya nak tanya di sini untuk pengetahuan rakyat. Menurut kenyataan Peguam Negara Ahmad Tahriruddin sendiri dan wakil di Mahkamah Timbalan Pendakwa Raya bahawa Zaid Hamidi telah pun memutuskan yang sebelum kes pendakwaan tu saya tolak tepi. Selepas kes pendakwaan, mereka Zaid Hamidi melalui peguam telah memajukan representasi pertama pada bulan Disember tahun 2022. Disember 2022. Kemudian bulan 1 2023, bulan 2 dan ada beberapa lagi sampai pada April 2023 penangguhan dipohon untuk membolehkan representasi-representasi tersebut diteliti. Persoalannya kepada Peguam Negara Ahmad Tahriruddin, dan sila dengar dan jawab. Pada bulan 12, apabila representasi dihantar oleh Zaid Hamidi yang beratus-ratus muka surat, semestinya dia ada bangkitkan isu berkaitan dengan pendakwaan curang Tommy Thomas. Semestinya dia kononnya bangkitkan, kononnya ugutan yang dikatakan ugutan oleh Tun dalam representasi tersebut. Dan ada dibangkitkan mungkin berkaitan dengan memo dalaman yang tertular. Soalannya, ada atau tidak? Mulai Disember 2022, anda mengarahkan pihak SPRM dan pihak polis siasat aligasi tersebut. Ada atau tidak? Kalau tidak, bukankah pejabat peguam negara telah gagal melakukan siasatan sejak awal Disember 2022? 9 bulan. Masuk bulan 9. Anda tak buat apa ke? Ada tak panggil Tommy Thomas untuk tanya dia tentang dakwaan terhadap dia oleh Zaid Hamidi? Ada atau tidak? Siapakah pegawai polis yang dihantar kepada Tommy Thomas? Ada atau tidak pegawai polis dihantar ke pejabat Tun Dr. Mahathir untuk tanya Tun berkaitan perkara ni? Dan saya boleh sahkan, tidak ada. So 9 bulan awak tak buat kerja. Dan sekarang kata nak kena siasat. Gugur dulu baru nak siasat. Sila jawab kepada rakyat. 9 bulan mengandung pun dah beranak. Saudara Fazli, kalau kita cakap pasal siasatan adil, saya setuju. Setiap perkara perlu disiasat. Betul. Tapi di manakah dia tindak tanduk pejabat peguam negara yang menunjukkan mereka berlaku adil untuk siasat apabila benda itu berbangkit? Kenapa sekarang baru nak gugurkan pertuduhan untuk siasat? Tolong jawab perkara ini. Dan kalau saya salah, betulkan saya sebab saya tak penting. Yang penting adalah kedaulatan undang-undang. Ya. Nyatakan dengan jelas bilakah tarikh pegawai-pegawai polis dihantar untuk temu janji dengan Tommy Thomas. Hantar, nyatakan dengan jelas tarikh-tarikh dan nama pegawai yang dihantar ke pejabat negarawan Tun Dr. Mahathir. Bagi tahu. Dan ada atau tidak
Timbalan Pendakwa Raya Akram Garib telah ditanya berkaitan dengan memo dalaman yang telah tertular. Ada tak beliau minta untuk beri keterangan? Bila? Kalau ada sebelum daripada 4 September, maka saya hormat. Kalau tiada, saya minta maaf. Saya tak boleh terima sebagai alasan. Ya. Jadi ini menjadi tanggungjawab pejabat peguam negara di bawah Ahmad Tahriruddin untuk jawab dengan terperinci. Sebab apa? Sebab awak yang keluarkan penjelasan lanjut. Kalau awak tutup mulut, saya tak tanya. Tapi awak keluarkan kenyataan, maka sekarang tolong bagi tahu rakyat. Rakyat tak tahu sistem tadbir urus siasatan. Betul. Rakyat tak tahu bagaimana perkara ini berbangkit dan apakah tindakan yang dibuat oleh pejabat peguam negara, pihak pensiasat dan sebagainya apabila kes berjalan di mahkamah. Rakyat tak tahu, tapi kami pengamal undang-undang tahu. Dan awak tahu, kami tahu. Jadi menjadi tanggungjawab kami untuk menjelaskan kepada rakyat, fardu kifayah. Kalau tidak, akhirat saya jawab. So awak sekarang kena jawab. Bilakah selepas representasi dibuat oleh Zahid Hamidi pada Disember 2022 dan mungkin sebelum itu, bilakah awak hantar pegawai-pegawai siasatan ke pejabat Tommy Thomas, Pejabat Tun Dr. Mahathir, pejabat negarawan Tun Dr. Mahathir, dan memanggil Timbalan Pendakwa Raya Saudara Akram Garib yang baik untuk dirakamkan kenyataan. Kalau awak tak buat sebelum 4 September, maka awak tidak ada hak untuk gugurkan pertuduhan, untuk melakukan siasatan yang boleh dilakukan sebelum pengguguran. Takkan itu pun tak faham? Itu yang pertama. Yang keduanya, ianya juga berkait rapat dengan bilakah keputusan pengguguran dibuat. Saya telah berhenti tadi sebab sekarang ni saya perlu sentuh. Kalau pengguguran dibuat sebelum Idrus Harun cuti, ya, Idrus Harun yang perlu memberi penjelasan. Tapi kalau keputusan pengguguran kes Zahid Hamidi dibuat selepas Idrus Harun mula bercuti, maka satu-satunya pihak yang perlu menjawab adalah Ahmad Tahriruddin Muhammad Saleh. Bukan kerana dia menjadi peguam negara, kerana dia jadi peguam negara cuma pada 6 September. Tapi tempoh tarikh mula Idrus Harun cuti sebelum 6 September dari sudut perlembagaan, ni rakyat kena faham. Dari sudut perlembagaan, orang yang menyelia tadbir urus pejabat peguam negara apabila seorang peguam negara bercuti walaupun belum bersara dan sebelum dilantik peguam negara baru adalah peguam cara negara. Tolong baca jadual ke-11 Seksyen 40 huruf besar A. Tugasan peguam negara diambil alih oleh peguam cara negara pada masa ketiadaan peguam negara. Sehingga seorang peguam negara dilantik. Jadi di sini Ahmad Tahriruddin Muhammad Saleh adalah peguam cara negara dalam tempoh tersebut. So, adakah keputusan dibuat oleh Ahmad Tahriruddin bukan sebagai peguam negara? Sebagai peguam cara negara merangkap tanggungjawab sebagai peguam negara pada masa Idrus Harun bercuti. Rakyat kena faham. Jadi dua pihak sahaja yang bertanggungjawab. Kalau sebelum cuti, Idrus Harun. Kalau selepas cuti, Ahmad Tahriruddin. Peguam negara sekarang ni. Sekarang dia peguam negara. Pada masa itu peguam cara negara yang menjadi bos pejabat peguam negara di bawah perlembagaan kerana Idrus Harun bercuti. Nampak tak sekarang betapa pentingnya? So kita kena tahu. Dan tarikh keputusan apa-apa keputusan pejabat peguam negara ada dalam fail berkenaan. Apabila pihak polis atau SPRM menghantar kertas siasatan kepada pejabat pendakwa raya untuk dibawa atau tidak dibawa ke mahkamah, pegawai tersebut, Timbalan Pendakwa Raya akan teliti dan kemudian dia akan buat notasi dia. Okey, ini elemen cukup. Baik, saya setuju dengan syur untuk pertuduhan. TPR Fazli, tarikh 4 hari bulan September.
ada tarikh. Hmm. Dan berpandukan pada tarikh itulah bila dihantar balik kepada pegawai penyiasat bawa tu pergi ke pejabat pendaftaran mahkamah untuk buka kertas pertuduhan mahkamah dan cop. So tarikh mesti ada. Saya bagi tahu ini kepada rakyat sebagai pengamal undang-undang. Tarikh keputusan pengguguran Zahid wajib ada dalam fail. So sekarang menjadi penting. Kerana Anwar Ibrahim mengatakan dia menerima penjelasan panjang lebar daripada Idrus Harun. Yang saya telah jelaskan tidak adil untuk dituding kepada Idrus Harun. Jadi kita nak tahu bila keputusan dibuat. Adakah oleh Idrus Harun atau oleh Ahmad Tahriruddin. Itu ada dalam fail Zahid Hamidi. Sila dedahkan untuk meleraikan permasalahan ini. Selagi tarikh keputusan tidak dileraikan, maka ahli-ahli politik, pucuk pimpinan kerajaan, pihak pembangkang yang tidak ada hak bercakap tentang kedaulatan undang-undang akan pusing memusing dan mengelirukan rakyat. Menjadi tanggungjawab rakyat meminta mereka ini mendedahkan tarikh keputusan. Sebab tarikh keputusan akan menentukan siapa yang berbudi penjelasan. Idrus Harun kah ataupun Ahmad Tahriruddin. Saya harap sampai ke tahap ini rakyat boleh nampak betapa pentingnya perlu adakan penjelasan pada hari ini. Ya, bukan soal kita nak syak wasangka kepada mana-mana pihak. Tetapi pihak-pihak dalam sistem urus tadbir kedaulatan undang-undang menampilkan, mewujudkan kekeliruan, saya sebagai pengamal undang-undang tidak boleh berdiam diri. Saya tidak boleh biarkan rakyat ditipu atau dikelirukan melalui perkara-perkara yang wajib kami nyatakan dengan jelas. So ini bukan soal Perdana Menteri cakap, dengarlah, sebab Perdana Menteri tak ada hak cakap tentang keputusan pejabat peguam negara. Dia tak ada hak. Siapa pun Perdana Menteri untuk bagi kenyataan mewakili Idrus Harun. Dia tak ada hak. Tak ada hak. Bukan saja Anwar Ibrahim, siapa pun Perdana Menteri, tiada hak. Dan jangan kelirukan rakyat. Begitu juga dengan Ahmad Tahriruddin. Bagi tahu dulu siapa yang buat keputusan, barulah awak jelaskan. So bila awak jelaskan, ni saya nak tambah sedikit, penting di tahap ini, bagi saya persepsinya adalah awak yang buat keputusan. Sebab itu awak terasa, awak terpaksa menjawab segala perkara dibangkitkan oleh pengamal undang-undang, termasuk diri saya dan yang lain. Dan awak tergerak hati, lah aku buat keputusan, baik aku cakap. Tapi bila awak cakap, jawapan awak masih tidak menjawab isu-isu penting yang telah kami bangkitkan. Jadi persoalannya dengan penuh hormat kepada Datuk Ahmad Tahriruddin, Peguam Negara, kalau awak yang buat keputusan, mengaku je lah apa salahnya. Apa salahnya kalau awak mempunyai asas? Admit it. I am the one who decided. If you are right, admit it. What's the problem? Kenapa kami berada dalam kekeliruan? Kenapa dituding jari oleh Perdana Menteri kepada Idrus Harun? Is that fair? Adakah itu adil? Cukuplah kalau orang politik tidak boleh stabilkan politik negara. Tapi janganlah orang yang menyelia kedaulatan undang-undang mencuba nak merisaukan, menggabrahkan kedaulatan undang-undang. Jangan. Negara kita takkan maju kalau jadi benda macam tu. Kita bebas daripada politik. Saya benar-benar berharap Datuk Ahmad Tahriruddin pada hari Isnin yang akan datang akan membuka fail Zahid Hamidi dan memaklumkan kepada rakyat tarikh keputusan dibuat adalah ini, dan pada masa ini keputusan dibuat oleh siapa. Itu saja. Dan kalau keputusan dibuat oleh anda, maka berilah penjelasan sebenarnya. Ya. Kerana saya yang keduanya, perlu saya nyatakan di sini, minta maaf Saudara Fazli, persepsi daripada apa yang berlaku sejak 4 September, 5 September, 7, 8 dan hari ini 9 September.
seolah-olah keputusan sengaja dibuatkan untuk dilaksanakan pada 4 September. Iaitu sebelum Ahmad Tahriruddin menjadi peguam negara yang sah. 6 September. Sebab rakyat di luar tak tahu. Rakyat anggap, oh dia cuma jadi peguam negara 6 September. Mereka tak tahu sebelum 6 September, dia adalah peguam cara negara. Yang bertanggungjawab untuk menyelia kerja-kerja peguam negara yang bercuti. Itu rakyat tak tahu. Jadi keputusan dibuat antara tempoh cuti Idrus Harun sebelum dia bersara. Seolah-olah membersihkan keperluan Ahmad Tahriruddin memberi penjelasan. Jadi persepsi yang muncul adalah, dan saya mengatakan di sini, saya tanya soalan. Bukan saya tuduh. Adakah pelepasan, pengguguran ke-47 pertuduhan Zahid Hamidi berkaitan dana Yayasan Akal Budi adalah prasyarat pelantikan Ahmad Tahriruddin sebagai peguam negara? Adakah pelantikan Datuk Ahmad Tahriruddin sebagai peguam negara bersyaratkan pelepasan Ahmad Zahid Hamidi? Sebab keadaan macam mana kekeliruan berlaku memunculkan persoalan ini. Saya bukan tuduh. Saya nak penjelasan. Saya berhak sebagai rakyat pengamal undang-undang untuk menuntut penjelasan. Selama ini ramai suka tuding jari. Mahkamah dipermainkan oleh politik. Mahkamah dipermainkan oleh politik. Dalam kes Ahmad Zahid Hamidi ini, kita dah jelaskan kepada rakyat. Dan rakyat baru faham. Mahkamah tidak boleh dipermainkan. Sebab ada keadaan di mana pejabat peguam negara membuat keputusan. Tetapi kalau pejabat peguam negara didesak, disyaratkan, diugut untuk buat keputusan ikut pemimpin politik, maka kita ada keadaan macam ni. Jadi soalannya, adakah itu berlaku dalam kes Zahid Hamidi? Ya. Adakah itu berlaku? Saya tahu ini adalah persoalan yang tegas, persoalan yang keras, tapi persoalan yang wajib dijawab. Sebab Malaysia tidak boleh dibelenggu lagi dengan keadaan konsep kedaulatan undang-undang dipersoalkan. Kalau ada pihak yang tidak puas hati dengan penjelasan saya pada hari ini, atau ingin membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa, silakan. Saya akan menjawab jika saya dipanggil. Tapi persoalan saya ini adalah dengan suci hati, dengan ikhlas sebagai rakyat Malaysia, pengamal undang-undang, dengan pengetahuan yang Allah berikan dalam sistem amalan guaman saya tentang persoalan-persoalan yang perlu ditampilkan. Saya akan menjawab seperti yang perlu. Tapi soalan yang saya tampilkan pada hari ini perlu dijawab oleh pihak-pihak berkenaan. Ya, perlu dijawab. Sekian.